Didik TV KPM. Hello semua. Anda sedang menonton Didik TV KPM. Sekarang kita dalam slot yang begitu penting iaitu Sukses SPM 2022. Bersama saya ialah Cikgu Nurul. Dan Cikgu Nurul hari ini sedang berkongsi mengenai daya dan tekanan dalam mata pelajaran sains. Cikgu, apa yang cikgu nak kongsikan dalam segmen sekarang ni? Okey, cikgu nak teruskan dengan cikgu nak mengimbas kembali prinsip Pascal. Okey, jom Hanif dan murid-murid di sana. Okey, ini merupakan prinsip operasi sistem hidrolik. Contoh tadi dalam kenderaan kita, brake hidrolik. Mari cikgu ceritakan sedikit, kita imbas kembali. Di mana sudah pasti terdapat dua omboh yang tidak sama saiznya. Okey, yang pertama saiznya lebih kecil. Okey, ataupun luas dia lebih kecil. Di sini luas dia lebih besar. Di mana kalau kita lihat di sini, daya dikenakan adalah 10 Newton. Jadi daya input yang dikenakan ke atas omboh kecil menghasilkan tekanan. Tadi cikgu dah maklum tadi, tekanan pada sistem yang tertutup adalah sama. Kemudian apa yang berlaku? Pemindahan tekanan secara seragam melalui bendalir dan menyebabkan dalam sistem prinsip Pascal, dia mampu memberikan satu daya output yang lebih besar. Kemudian bila daya yang lebih besar pada omboh besar, berarti dia mampu mengangkat beban yang lebih besar. Contohnya betul tak Hanif, kalau kita nak berhentikan kereta, kaki kita tekan pada apa bawah tu kita panggil? Pada pedal. Kita punya brake pedal brake. tu cikgu. Ada tekan Hanif tekan kuat ke ataupun sikit saja? Kadang-kadang saya tekan sikit je. Sikit saja tapi kereta tu dah boleh berhenti, betul? Itulah sebenarnya prinsip Pascal dalam sistem hidrolik. Jadi cikgu teruskan. Menurut prinsip Pascal, tekanan yang dikenakan oleh omboh kecil adalah sama dengan tekanan yang dihasilkan pada omboh besar. Cikgu dah terangkan tadi kan pasal sistem tertutup. Jadi tekanan pada omboh kecil sama dengan tekanan pada omboh besar. Okey, tekanan kita tahu formula dia daya bahagi luas. Jadi daya input bahagi luas omboh kecil sama juga dengan daya output sebab omboh besar tu output, omboh kecil tu input. Dan yang ni cikgu ulang balik, ini adalah formula tekanan. Kemudian kita masukkan dalam formula iaitu 10 Newton bagi 2 cm kuasa 2 sama dengan daya output bagi 100 cm kuasa 2 didapati tu dia. Daya output dia 500 Newton. Daya input dia sikit saja tetapi daya output dia memang besar. Jelas? Jelas. Tu dia cikgu. Tu dia lah. Jawapan kita Tu dia pasal besar sangat dia punya nilai dia. Jadi cikgu nak bawakan daripada kefahaman murid-murid. Okey, bersedia ya murid-murid di dalam Google Meet? Okey, soalan kertas 2 bahagian B, pentaksiran bagi soalan kertas peperiksaan bahagian B adalah meliputi aspek mengingat, mengaplikasi, menganalisis dan menilai. Jadi jom cikgu bawa murid-murid dan bersama Hanif untuk lihat soalan. Okey. Raja 1 menunjukkan C1 sistem hidrolik, satu daya F dikenakan ke atas omboh kecil. Ini dia. Ini dia daya F yang dikenakan pada omboh kecil. Jadi namakan prinsip yang digunakan dalam sistem hidrolik ini. Okey, murid-murid. Siapa nak jawab? Kita jangan bagi murid dalam studio, kita bagi dalam Google Meet. Baik, murid dalam Google Meet, dalam talian. Cuba angkat tangan, siapa nak cuba? Siapa nak jawab untuk soalan ni? Mereka macam berbincang walaupun berjauhan tu cikgu. Okey, untuk soalan ni, siapa nak jawab untuk soalan namakan prinsip yang digunakan dalam sistem hidrolik ini? Kita kira sampai 3 ke boleh cikgu? Okey, cikgu sebut nama. Okey, Jannah. Alright, Jannah. Ya. Prinsip Pascal, cikgu. Betul, Jannah. Prinsip Pascal. Okey, seterusnya. Raja 1 menunjukkan satu sistem hidrolik, satu daya F dikenakan pada omboh kecil. Sama, kita ulang balik. Cuma nak tanya, bandingkan tekanan pada A dan B. Siapa nak jawab? Dia suruh bandingkan tekanan A dengan B. Okey, baik Syifa. Apa jawapannya? Tekanan pada titik A dan titik B adalah sama. Ya, sama sebab dia adalah sistem yang tertutup. Okey? Ya, tertutup. Okey, seterusnya.
Kita ada soalan sikit. Soalan yang agak menguji sikit kefahaman murid-murid. Jadual 1 menunjukkan daya dan luas permukaan pada omboh kecil dan omboh besar pada satu sistem hidrolik P dan Q. Okey, macam ni. Kita ada satu omboh A, kita ada satu omboh B. Okey, kemudian kita ada dua sistem. Okey, sistem yang pertama, omboh yang pertama 50 cm kuasa 2. Omboh kedua 200 cm kuasa 2. Jadi, satu tu omboh kecil, satu tu omboh besar. Jadi, ini adalah beban dia mampu mengangkat adalah 40 Newton. Yang omboh untuk sistem Q pula, omboh kecil dia 10. Omboh besar dia 150 cm kuasa 2. Dia mampu mengangkat 150 Newton walaupun dengan beban 10 Newton. Orang kata daya yang sama yang dikenakan. Okay? Jadi soalan dia, bandingkan kecekapan sistem hidrolik P dan Q daripada data ini. Siapa nak jawab? Saya, cikgu. Okey, Aiman. Apa pendapat Aiman? Pada pendapat saya, sistem hidrolik Q lebih cekap daripada sistem hidrolik P. Oh, Aiman rasa sistem hidrolik Q lebih cekap daripada sistem hidrolik P. Okey, mari kita semak jawapan dia. Sistem hidrolik Q lebih cekap berbanding dengan sistem hidrolik P. Betul, Aiman. Tetapi Aiman, mengapa Aiman? Mesti ada sebab Aiman. Mengapa? Okey, sebab dia, walaupun daya input dia pun sama, 10 Newton untuk sistem hidrolik Q dengan P. Tapi kalau kita tengok dekat jadual, sistem hidrolik Q dia boleh angkat beban sebanyak 150 Newton. Tapi sistem hidrolik P boleh angkat beban sebanyak 40 Newton je. Maksudnya, sistem hidrolik Q ni dia boleh angkat beban lagi tinggi pada sistem hidrolik P. Sebab tu dia lagi cekap daripada P. Aiman, cikgu rasa jawapan kamu tepat sekali. Ya, ini kerana daya 10 Newton yang sama, berat beban dapat disokong oleh sistem Q yang lebih besar. Terima kasih Aiman. Dan seterusnya, nyatakan hubung kait luas permukaan omboh A dan omboh B untuk kedua-dua sistem hidrolik tersebut. Apa hubung kait luas permukaan omboh A dan omboh B? Okey, siapa boleh jawab? Saya, cikgu. Okey, Jana, apa jawapannya? Hubung kait dia ialah nisbah luas permukaan omboh A dan omboh B lebih besar bagi sistem Q berbanding sistem P. Okey, mari kita semak jawapan. Betul, nisbah luas permukaan omboh A dan omboh P lebih besar bagi sistem Q berbanding sistem P. Di mana kalau kita masukkan dalam formula, kita akan berjaya buktikan bahawa sistem Q lebih besar dia punya nisbah luas permukaan dia berbanding dengan sistem B. Okey, seterusnya, jak hidrolik merupakan salah satu alat yang menggunakan aplikasi sistem hidrolik. Bagaimanakah jak hidrolik yang tadi sini Firdaus cakap jumpa kat kedai kereta, dia boleh memudahkan sesuatu kerja. Siapa nak jawab soalan ni? Soalannya agak... Saya lagi, cikgu. Oh, Aiman lagi. Aiman minat bahagian-bahagian jak hidrolik ni, Hanif. Okey. Oh, sorry, minta maaf. Okey, jet hidrolik boleh memudahkan sesuatu kerja sebab dengan daya yang kecil iaitu daripada orang, jet hidrolik ni boleh tukarkan daya yang kecil tu jadi daya lebih besar untuk mengangkat kenderaan. Daya kecil itu daripada siapa? Kita ke daripada siapa? Daya kecil tu? Daya kecil tu daripada orang. Kita yang lah guna kan? jet hidrolik tu. Kita lah. Dia tekan kan kalau kat tepi jalan tu kan. Okey. Lepas tu dia boleh mengangkat. Okey. Betul Aiman? Betul? Yakin? Okey, kita semak jawapan Aiman. Dengan daya yang lebih kecil dapat menghasilkan satu daya yang lebih besar yang dapat menaikkan beban yang besar. Maksudnya Hanif, kalau Hanif duduk kat atas jack tu, cikgu boleh angkat Hanif tekan je kaki. Saya ringan je cikgu rasa. Okey, baik. Ringan je. Tapi kita tak naklah tekan-tekan kat tepi jalan je, insya-Allah supaya kita dihindari daripada itu ya. Baiklah, sebenarnya cikgu saya begitu tertarik dengan murid-murid kita hari ini. Semua jawapannya lengkap dan cemerlang, naik bulu roma saya tadi dengar jawapan mereka cikgu. Dan saya pasti banyak lagi kita nak belajar bersama-sama ya. Pastikan anda jangan ke mana-mana, kita akan berehat sebentar saja. Terus bersama kami di Sukses SPM 2022 Didik TV KPM. Didik TV KPM